Assalamualaikum, saya Dr. Rushmini. Saya ialah seorang doktor, perunding kecantikan dan penggemar makanan yang lazat dan berkhasiat. Jangan lupa subscribe Dr. Rushmini Storytime, like, share dan tekan notification untuk info yang menarik. Anda juga boleh berhubung dengan saya. Hai, saya Dr. Rushmini. Kita berjumpa lagi dalam channel saya, Dr. Rushmini Storytime. Hari ini akan membincangkan isu tentang masalah kecantikan, iaitu isu jerawat. Jadi pada hari ini kita akan bercakap tentang masalah yang digeruni oleh ramai wanita. Banyak orang bila tengok cermin, bila tengok dekat wajah dia ada tanda, mulalah dia dah rasa takut, ni jerawat ke ni? Kan? Apa ni kan? Jadi apakah dia pigmentasi? Apakah dia jerawat? Apakah dia melasma? Apakah dia masalah yang senang diatasi? Adakah ni boleh kita rawat? Ataupun sebaliknya, adakah dia akan merebak? Itulah yang menjadi ketakutan bagi wanita, kan? Dan diorang pun nak tahu apa punca dia, kenapa jadi macam ni, kan? Dan apakah cara yang saya boleh buat untuk mengatasinya, supaya kalau boleh saya hilangkan terus masalah jerawat yang saya hadapi, kan? Jadi itulah selalu isu yang kita nampak lah. Okay. Kulit kita ni sebenarnya adalah benda, sesuatu organ, ya? Organ yang paling kita tak perasan kehadiran dia, sebab dia ada di seluruh badan kita. Tapi organ kulit ni sama juga dengan organ kita yang lain, macam jantung, kan? Banyak orang bila sakit jantung dia takut, tapi kalau letak kulit dia tak tahu je, kan? Tapi organ kulit ni merupakan satu organ yang memerlukan perhatian dan penjagaan juga, sebagaimana organ-organ kita yang lain, ya, yang di dalam badan kita. Organ kulit ni dia terlalu penting. Yang pertama, kulit kita ni apa fungsi dia? Dia menjaga kita, dia menjaga suhu badan kita. Itu salah satu fungsi kulit yang utama. Kulit ni menjaga suhu badan kita. Bila kita panas, kita peluk, kan? Apabila cuaca terlalu sejuk, kulit ni akan mula untuk mencerut. Dia bagi bulu roma kita tu menjadi flat, kan? Menjadi flat supaya sejuk tu tak terlalu kena kepada kita, kan? Dan kulit ni juga akan menggerakkan lemak-lemak yang di dalam badan kita tu supaya aktif. Kadang-kadang kita jadi migraine, sebab tu adalah proses di mana lemak kita tu nak memanaskan badan kita balik, kan? Sebab semua tu dilakukan oleh kulit kita tanpa kita sedar. Dan selain itu, kulit juga lah menjadi bahan alat utama yang melindungi kita daripada panas matahari, daripada habuk-habuk dan macam-macam lah yang dilakukan oleh kulit kita, kan? Jadi wajarlah kita menjaga dia dengan baik supaya dia sentiasa cantik. Okey, kulit ni dipengaruhi juga oleh hormon yang pertama, sebab dia adalah organ. Jadi kalau hormon terlalu tinggi, terutamanya hormon-hormon estrogen yang terlalu tinggi, boleh menyebabkan kulit kita ni rasa seolah-olah benda racun tu dah dekat dengan dia. Selalunya orang guna hormon estrogen dalam krim-krim tertentu. Sebab saya tengok kebanyakan masalah jerawat, nombor satu dah kosmetik yang dia orang pernah guna. Bila kita tanya pelanggan-pelanggan kita yang datang, kan, mungkin mula-mula tak mengaku, tapi bila kita sembang lama-lama dengan mereka, akhirnya mereka mengakui bahawa mereka sebenarnya pernah membeli produk online lah, pernah menggunakan produk ni, dan lepas dia stop, jadi masalah. Jadi maknanya ada hormon yang berada dalam produk tu, okay, dan hormon tu boleh menyebabkan kesan sementara, cantik sementara, dan akhirnya kulit tu akan jadi gelap, sebab itu adalah proses mana kulit tu nak protect diri dia. Okey, cerita dia macam ni. Apabila seseorang mula menggunakan satu produk yang beracun, dalam produk yang beracun, katakanlah ada merkuri ke, ada hormon ke, ataupun ada hydroquinone ke, apa racun. Pada peringkat awal, kulit ni tak tahu lagi yang itu adalah racun. Okay? Mungkin dia akan jadi cerah sedikit.
lama-kelamaan dia akan jadi merah. Merah itulah yang kita namakan sebagai rosacea. Kalau dalam bahasa perubatan, rosacea. Merah. Jadi macam rosacea. Jadi rose di pipi semua dapat merah. Itu adalah tanda selepas ini dia akan hitam. Jadi kalau doktor tengok orang tu datang dengan kulit dia nampak pendarahan kan, nampak pekak-pekak, kita dah nampak lepas ni dia akan jadi hitam. Mungkin akan mandul sebulan, 2 bulan ke 3 bulan. Jadi kita kena nasihatkan dia untuk stop pada waktu tu. Kalau dia sukakan warna pink tu sangat dan dia masih lagi nak guna juga sebab alasan dia nampak cantik kan, memang kulit tu akan jadi hitam tak lama lagi dan susah nak buat rawatan. Jadi kalau kita menggunakan produk kecantikan apa-apa pun, kita akan perhatikan dalam masa beberapa hari kita guna tu, kalau dia jadi macam pink colour macam tu, berubah warna tu, itu bukan bermakna produk tu sangat baik, boleh memberi kulit, membuat kulit tu nampak glowing ke. Tidak, itu menunjukkan reaksi kulit ataupun kulit kita sedang bercakap dengan kita. Ada bahasa kata lain dia jadi makin nipis. Kulit kita tu dah mula bercakap dengan kita dah bahawa itu akan tanda yang tak baik dan dia dah mula menipis. Nampak macam cantik, tapi pada hakikatnya dia mula menipis. Dan bila dia menipis, makin menipis dan makin kita guna produk tu, akhirnya dia akan hitam. Dan kita pun pernah jumpa kan orang yang gunakan produk yang banyak dan akhirnya menjadi hitam kulit dia dan kita perlu buat rawatan. Untuk rawatan jerawat yang paling berkesan, rawatan apa? Okey, rawatan untuk jerawat yang berkesan, kita kena tengok apa punca dia jerawat tu. Adakah punca dia daripada dia menggunakan produk beracun? Kan? Kalau punca dia daripada produk beracun, kita dah tahu kemusnahan telah pun berlaku kepada beberapa lapisan. Maknanya bukan lapisan atas saja, lapisan tengah ataupun lapisan yang paling bawah pun telah mengalami kerosakan. Jadi untuk ini memang kita kena buat rawatan untuk matikan jerawat tu dulu. Tak lain dan tak bukan, memang kena buat rawatan dulu. Dan mungkin kita boleh combine dengan laser. Dan di samping tu kita kena sertakan dengan suplemen yang sesuai untuk dia, dan kita akan sertakan dengan produk yang tak ada racun daripada Faisal yang sesuai untuk dia punya. Sebab itulah rawatan ni berkala, dia perlukan rawatan susulan lagi sehinggalah baik pulih terjadi kepada sel-sel kulit dia tu. Maknanya sel-sel yang lama dah rasa pupuk dan kurang dan ganti dengan sel-sel baru yang lebih baik lagi. Okay, betul masalah. Kalau saya yang ada bintik-bintik hitam yang daripada kecil, adakah sama juga pigmentasi genetik ke macam mana? Okey, kita kena bezakan antara jerawat, melasma ataupun pigmentasi ni dengan secara yang pigmen yang didapati daripada kecil kan. Okey, selalunya kalau pigmentasi ni daripada genetik, secara genetik dia tidak boleh dihapuskan dengan mudah. Tak boleh dihapuskan dengan mudah, melainkan kita musnahkan sel-sel pigmen tu, di mana kita kena buat laser tu lebih agresif berbanding dengan orang lain. Mungkin orang lain yang daripada dia sebab oleh melasma atau produk dan sebagainya, dia boleh berkesan dengan mudah bila kita bagi produk dan kita matikan jerawat dan buat laser kan. Tapi untuk orang ni memang kita kena guna maglite tu secara agresif. Mungkin kalau orang lain sesuai dengan 6 kali laser maglite, mungkin dia 15 hingga 20 kali. Maka masa bertahun-tahun untuk kita musnahkan sel pigmen tu dengan setting laser. Jadi laser tu akan pergi dan musnahkan, bukan saja nak buang tapi nak musnahkan. Sebab itu adalah pigmentasi yang
secara lahir, secara genetik, bukannya pigmentasi yang didapati daripada produk dan lain-lain kan. Jadi kulit dia tu dah macam tu. Okey. Doktor mungkin kami dan doktor nak tahu doktor boleh bagi definisi tentang pigmentasi, melasma dan jerawat. Apa perbezaan? Ada beza. Okey. Kalau melasma ni biasanya masalah pigmentasi disebabkan oleh hormon dan matahari. Itu adalah definisi yang sebenar untuk melasma lah. Maknanya hormon ataupun matahari. So kalau kita tanya pasien kita tu, adakah puan ada makan ubat perancang ataupun dia ada masalah kesihatan, kanser dan sebagainya, dia ada makan ubat lah kan. Ubat tu akan mengganggu hormon dia, menyebabkan dia mengalami melasma. Ataupun dia mungkin pergi ke negara yang panas, mana dia balik terus bakar, jadi dia mengalami melasma. Ini adalah jenis yang paling mudah untuk kita rawat actually. Melasma dia pigment yang jenis macam ni kan. Okay. Jerawat ni biasanya kesan daripada kerosakan akibat daripada menggunakan kosmetik yang beracun. Jerawat sangat susah untuk dirawat sebab banyak layer dan rosak dalam kulit ni kan. Jadi bagi dekat Lima Nisa ni, sebelum kita buat rawatan, kita nak tahu juga apa punca dia jadi macam ni supaya kita boleh anggap apakah package yang sesuai dengan dia, berapa kali sebenarnya rawatan dia. Dan kalau kita dapat tahu dia sebabkan produk, kita kena terus terang dia bahawa rawatan dia mengambil masa yang panjang. Adakah dia sanggup tapi dia boleh hilang, adakah dia sanggup dia mungkin 10 kali setahun kan rawatan tu kan, tak memadai tu, 6 kali tu akan kurang saja kan. Tapi kalau disebabkan oleh matahari ataupun dia tukang masak ke, sebab panasan apa tu, melasma kan, ataupun dia makan pil rancang kan, tanpa disertai dengan produk-produk, mungkin melasma tu sedikit senang untuk dirawat. Walaupun rawatan dia sama, tapi panjang berapa kali rawatan tu tak sama bagi setiap masalah ni ya. Okey, kalau pigmentasi pada saya lah, pigmentasi ni dia adalah macam kita kata menyeluruh lah pigmentasi ni kan. So masalah pigmentasi, masalah pigmentasi itu terbagi kepada apa? Mungkin genetik, mungkin dia ada melasma, mungkin dia sebenarnya nak jerawat. Jerawat ni pada saya lebih serius ya? Jadi semuanya kita kategorikan sebagai masalah pigmentasi. Okey, sebut jawapan tu jelas lah bagi untuk kita mudah dapatkan buat rawatan kan. Ada soalan lagi berkaitan dengan melasma ni? Okey, saya ada satu kisah lah. Kisah seorang wanita yang cantik sewaktu dia berada di sekolah, tapi setelah mengalami melasma, hilang kecantikannya. Bagaimana melasma ni menjejaskan kecantikan seseorang? Maknanya waktu dia tak ada melasma macam mana, lepas dia ada melasma macam mana kan, beza dia, hilang raut wajah dia. Begitu juga seseorang yang ada melasma, waktu dia ada melasma lain, walaupun dia pakai makeup ke, dia nak cover melasma tu, dia lain. Tetapi setiap dia datang buat rawatan dengan kita, melasma dia dah hilang. Amazing. Macam mana Puan lepas buat treatment? Okey, saya berpuas hati dan kelihatan kulit saya lebih bersih. Jadi maknanya rawatan melasma ni walaupun ada sikit buang je, jadikan kulit wajah kita tu lebih flawless, nampak lebih tona, lebih sekata, lebih bersih. Ya betul, dan dia akan mengubah tau penampilan seseorang tu 100%. So anda boleh menjadi seorang yang baru, seorang yang jauh lebih cantik dengan hanya merawat pigmentasi, melasma dan jerawat yang dihadapi itu. Okey, sekianlah pada hari ini bersama saya Dr. Rushmini di channel Dr. Rushmini Storytime. Okay, untuk mendapatkan lebih banyak information daripada channel kami, sila like, share, subscribe dan jangan lupa notification bell, dan anda juga boleh berhubung dengan saya.